Baiklah, terima kasih rakan segas kita, Mahirah dan juga Nadira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Auda kerana terus setia bersama dengan Rampai Pagi, lintas langsung dari daerah Temburong untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Rabu 25 Oktober 2023 Masihi. Selamat pagi, salam sejahtera dan juga salam ceria Auda. Saya mengharapkan agar Auda semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera di manapun Auda berada. Dan Auda, dalam pertemuan kita ini ingin saya kongsikan terlebih dahulu keadaan cuaca di sekitar kawasan Pekan Bangar untuk pagi ini berada dalam keadaan yang baik dan cerah. Jadi kita mengharapkan apapun tugasan maupun aktiviti Auda untuk hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Auda, sebelum kita menyaksikan bahan visual pada pagi ini, ingin saya kongsikan terlebih dahulu satu info semasa antara acara yang akan berlangsung di sekitar kawasan daerah Temburong ini ialah mengenai dengan kempen derma darah yang akan diadakan pada 28 Oktober 2023 iaitu pada hari Sabtu ini nanti, dan kempen derma darah ini akan diadakan di kantin Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam Pekan Bangar daerah Temburong, dibukakan kepada orang ramai bermula pada pukul 9 pagi sehingga 2 petang. Jadi kita mengharapkan kepada orang ramai, khususnya kepada penduduk daerah Temburong yang ingin menderma darah, bolehlah datang ke kempen derma darah pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 ini nanti. Auda, itulah satu info semasa yang dapat dikongsikan. Apa kata untuk seterusnya kita terus menyaksikan bahan yang telah pun dimuatkan. Untuk itu kita saksikan bersama. Intellectualism dan politik Islam. Pendahuluan masyarakat ini. Usaha memberigakan pengukuhan maqasid syariah dalam pengurusan dan pentadbiran diteruskan lagi dengan melaksanakan sisi taklimat kepada para penghulu dan ketua kampung serta ketua-ketua agensi kerajaan cawangan daerah Temburong yang telah pun mengambil tempat di Dewan Muafakat Pejabat Daerah Temburong. Seramai 16 orang ketua kampung telah menghadiri taklimat berkenaan yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Haji Nur Alizam bin Haji Ali Akbar, Pengarah Pusat Ilmu Teras, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. Kemudian, apa kepentingan memahami maqasid syariah ini? Kenapa kita ni perlu mengetahui? Kenapa perlu tahu dan perlu memahami? Kadang-kadang ada orang cakap, ini yang maqasid syariah ni orang agama sehingga kerajaan ni, kementerian agama. Tidak. Ini adalah tanggungjawab kita semua untuk memahami maqasid syariah itu. Kepentingannya sekurang-kurangnya ada 4. Ada 4. Yang pertama, meyakinkan lagi bahawa Islam itu datang untuk memberi maslahah dan juga kebaikan. Kebaikan. Yang kedua, maqasid syariah itu merupakan roh bagi sesuatu amalan. Kalau kita ni beramal, macam badan, kalau ada jasad pun tapi tidak ada roh, tidak ada gunanya. Hadir selaku tetamu khas ialah Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keagamaan Kementerian Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh. Kita telah menjelaskan mengenai dengan pengertian apa sebenarnya maqasid syariah ini, yang mana maqasid syariah ini adalah objektif syarak dalam pensyariatan sesuatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan manusia yang berkaitan dengan 5 prinsip, iaitu memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan dan juga memelihara harta. Dan kita pun telah menjelaskan mengenai dengan kenapa perlu kita ini memahami dan juga menghayati maqasid syariah, prinsip maqasid syariah di dalam pengurusan dan pentadbiran di negara Menara Salam. Antaranya ialah supaya apa juga polisi dasar, peraturan, tindakan kita yang kita buat ataupun yang kita perkenalkan adalah untuk kemaslahatan orang ramai yang menjurus kepada pemeliharaan 5 perkara yang saya sebutkan tadi, itu 5 prinsip maqasid syariah, dan supaya juga
apabila kita mengetahui tentang mustahaknya makasih syariah ini, supaya kita ni lebih bersemangat, lebih committed dalam menjalankan segala tugasan yang diamanahkan. Dan kita mengetahui bahawa matlamat terakhir kita di dalam kita menjalankan tugas itu ataupun dalam tugas yang kita diamanahkan mengikut jawatan dan bidang tugas masing-masing adalah untuk ia adalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk kita mengharapkan kebaikan di dunia maupun juga di akhirat. Taklimat tersebut juga dihadiri oleh sekitar 50 orang dari kalangan ketua-ketua, pegawai-pegawai serta kaki tangan jabatan-jabatan dan agensi-agensi kerajaan bagi cawangan daerah Temburong. Jadi taklimat itu sangat berguna kepada siapa, bukan saja orang Islam. Jadi di sana ada menyebut termasuk orang bukan Islam pun ada juga yang yang boleh diguna pakai ya. Jadi apa yang diharap-harapkan, jadi taklimat ini tidaklah kerana ia berakhir di sini saja, malahan ia akan diteruskan lagi melalui jabatan-jabatan, orang ramai dan sebagainya. Maqasid syariah itu bukan saja tertumpu dalam bidang keagamaan, tetapi ia juga dapat diaplikasikan di setiap pengurusan ataupun pentadbiran, khususnya di negara Brunei Darussalam ya. Jadi itu yang bisanya, yang mana dari segi kehidupan, dari segi orang pentadbiran kita ni, dari segi kita ni membuat sesuatu keputusan, atau sebenarnya ia dah terkandung di dalam maqasid syariah seperti mana apa yang diterangkan oleh fasilitator kita tadi. Adapun tujuan pemberigaan adalah untuk memberikan kefahaman serta kesedaran mengenai kepentingan prinsip maqasid dalam tadbir urus sesebuah organisasi dan kehidupan seharian serta mengetengahkan prinsip maqasid syariah agar dapat dihayati oleh warga perkhidmatan swasta di negara ini dalam kehidupan beragama, beraja dan bernegara. Acara ini juga merupakan kesinambungan pelaksanaan projek strategik Kementerian Hal Ehwal Agama. Alhamdulillah Auda, itulah tadi bahan visual yang dapat kita saksikan bersama pendekatan rakan segas kita Siti Izzaywati mengenai taklimat pengukuhan maqasid syariah dalam pengurusan dan pentadbiran negara Brunei Darussalam bagi penghulu-penghulu mukim, ketua-ketua kampung dan juga ketua-ketua cawangan bagi peringkat daerah Temburong. Dan Alhamdulillah juga semoga dengan terlibatnya mereka mengikuti taklimat tersebut dapatlah mengukuhkan lagi maqasid syariah dalam pengurusan dan juga juga dalam bidang pentadbiran ya. Auda, semoga dengan info semasa dan juga bahan tersebut dapatlah memberikan nilai tambah dan manfaat bersama. Untuk seterusnya, saya serahkan kembali kepada rakan segas kita di Bandar Seri Begawan, Mahirah dan juga Nadira. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga kita berjumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ramiza, perkongsiannya dari daerah Temburong melengkapi ya perkongsian rakan-rakan dari ketiga-tiga daerah. Ya, alhamdulillah. Jadi lengkaplah sudah ya untuk segmen lintas langsung kita ni. Jadi nanti insya-Allah kita akan bawakan Auda beberapa segmen wawancara. Tapi sebelum itu, Nadira dah lapar ke pagi ni? Belum lapar pada pagi ini. Belum lagi ya? Tapi mungkin penutup-penutup kita ni lapar pada pagi ini. Ya. Jadi kita akan bersama-sama berjalan-jalan mencari sarapan pagi dengan menunya apa ni Mahira pagi ini? Saya percaya memang ramai yang menggemari dengan menu ini iaitu cucur udang. Wah, jadi akan kita saksikan bersama jalan-jalan sarapan pagi cucur udang. Hai, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi jalan-jalan sarapan pagi. Asal saya tani lapar, pasti kita ni akan memikirkan di mana akan makan, apa menu, masih lagi mencari. Itu menjadi satu masalah dan juga fenomena di waktu pagi kalau kita ni lapar. Tapi pada kali ini, jalan-jalan sarapan pagi akan membawa bis kita untuk ke satu tempat yang menghidangkan makanan yang sangat istimewa yang menjadi signature. Jadi apakah jenis hidangan ataupun menunya? Jom kita saksikan bersama tempat ini.
kepada penonton, ini antara hidangan yang ada di sini, hidangan untuk sarapan pagi yang akan kami bawakan kepada penonton, bukanlah hidangan yang ada di sini. Tapi signature daripada tempat tani ada menu yang utama, iaitu cucur udang. Kita ni kan mau tahu macam mana cara membuat cucur udang, jadi kita ni akan ke dapur tempat tani melihat sendiri chefnya membuat cucur udang berkenaan. Okey, saya berada di dapur lagi. Kali ini kita akan melihat bagaimana cara memasak cucur udang. Cucur udang di antara signature untuk hidangan di tempat ini. Jadi kita akan melihatlah bagaimana chef memasak cucur udang. Jadi antara bahan-bahan yang ada cucur udang ni? Bawang sama daun bawang lah. Bawang dan bawang. Okey. Daun bawangnya. Itu bagi rasa benar tak? Okay. Sama cukup rasa lah. Rasa yang penting udang ni mesti banyak. Udangnya. Tapi ada je udang yang mengambil dia punya kulit udang itu di kisarnya, rebusnya kisarnya supaya ada rasa. Dan kalau cucur udang ni kita temukan dengan kuahnya ataupun orang kata ni lebih kita panggil cacahnya tu. Kami anu saja sos cili. Sos cili. Sos cili saja. Cucur udang ni nyaman kalau dimasak, dimakan panas-panas, minum lagi dengan kopi ataupun teh. Okey, dan kalau tadi sudah melihat cara memasak bersama chef cucur udang. Yang bagi tahunya ada combo. Ada cucur pisang, cucur keladi, cucur udang, dan selalunya yang menjadi pilihan utama yang berkunjung kemari cucur udang. Jadi saya akan menikmati cucur udang yang telah pun disediakan di tempat ini. Ini sesuai untuk sarapan pagi, sesuai juga untuk minum petang. Kalau kita ni makan cucur udang ni, minumlah sama yang minuman yang panas-panas, tapi jangan terlalu manis. Saya akan cuba. Minum saja. Lihat kan, ada udangnya. Saya kalau cucur udang, banyak udang, baru cucur udangnya banyak. Tapi kalau cucur, tidak banyak udangnya, itu namanya cucur tapung. Tapi ini cucur udang, memang cucur udang. Jadi kepada bis kita yang mencari tempat untuk makan sarapan pagi, boleh datang ke sini untuk menikmati cucur udang yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Baiklah Auda, saya sekarang berada di Pasar Kitani di Pusat Agribisnes Kawasan Rimba Gadong, yang mana di sini mengadakan pelbagai aktiviti menarik khususnya kepada para belia Kitani untuk berkecimpung ke dalam bidang pertanian dan juga agri makanan. Tanpa membuang masa lagi, mari kita lihat dengan lebih dekat lagi. Salah satu usaha Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi mengukuhkan lagi sektor pertanian di negara ini, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan menghidupkan pasaran setiap hujung minggu, iaitu Pasar Kitani, sebagai program berterusan untuk menyediakan platform alternatif kepada peladang dan pengusaha tempatan berpeluang untuk memasarkan hasil ladang mereka yang segar lagi berkualiti secara langsung kepada pengguna bagi memperkasakan sektor pertanian negara. Di samping itu, pengguna juga berpeluang untuk mengenal dan berinteraksi dengan peladang mengenai dengan hasil, syarikat dan juga dapat berkongsi maklumat mengenai dengan bercucuk tanam. Pada hari ini, pasar kita ni ditambah dan dimeriahkan lagi dengan diadakan acara jualan daripada pengusaha-pengusaha dari segi buah-buahan, sayur-sayuran, bunga-bungaan dan agri makanan sebulan sekali bagi meramaikan. Manakala pengusaha-pengusaha yang sedia ada, mereka akan berjual setiap hari Sabtu dan Ahad
dan ini merupakan kali pertama acara sebegini diadakan khusus bagi tujuan untuk membantu dan mendukung pengusaha-pengusaha kita ni dan untuk menarik kunjungan orang ramai kepada pasar kita ini dan memperkenalkan hasil-hasil ladang yang mereka usahakan dan hasilkan. Di samping itu, keunikan pada acara ini, pada masa ini kita menghampiri musim buah-buahan, musim buah-buahan, dan jadi dalam kesempatan ini dan juga dalam acara ini ada beberapa peladang telah pun ada mendapatkan hasil daripada ladang-ladang buah-buahan mereka. So di sini ada dijual berbagai jenis durian dan buah-buahan tempatan. Jadi tidak ada import. Pasar kita ini dibukakan setiap hari Sabtu dan Ahad. Jadi orang ramai ataupun pengunjung datanglah ke pasar kita ini dan dokonglah pengusaha-pengusaha tempatan kita ini, dan juga kepada belia-belia bolehlah datang ataupun ikut serta sebagai pengusaha ataupun sebagai pengunjung. Dan pada hari ini beberapa belia telah pun mengikuti dan menjual produk mereka pada hari ini, dijemput khas belia-belia peladang pertani berjual di sini hasil-hasil mereka dan mempamerkan hasil-hasil mereka di sini. Aku rasa banggalah, macam pasal ada kena bagi peluang sebagai belia untuk mengikuti benda-benda macam ni. So banggalah, macam happy. Hari ni kami ada bawa sayur kale ataupun banyak orang selalu panggil yang macam kubis. Dia sama macam lettuce tapi dia punya daunnya warnanya gelap sikit. Ini kami tanam sendiri dari yang punya biji benihnya, lepas sampai ia besar sudah macam ni. Lepas ini kami jual lah untuk siapa-siapa yang interested kan membeli. Kami berjual rambutan warisan namanya, tarap, durian kuning bermacam jenis warna dengan tibadak, dan jagung yang paling kami banggakan pasalnya kami bertanam jagung ini tanpa racun lah macam tu. Kami bersyukur juga kami dapat orang usaha kami itu ternampak sudah. Awal-awal kami berjual dalam Facebook saja, Instagram. Tapi ini alhamdulillah kami dah kena panggil berjual di sini, which means benda ni orang kenal lah kewujudan kami itu ada. So bagi kami ini macam nak bersyukur lah, juga bangga lah yang kami ni kena kenali oleh orang macam ni. Kami dikhususkan untuk menanam bunga-bungaan, untuk hiasan, untuk hadiah juga. Untuk kawinan pun boleh juga. Produk yang bisa kita pamerkan hari ini ialah bunga-bunganya ni apa saja yang kita bunga pamerkan? Sunflower, hydrangea, gomphrena. Yang ini daripada local plants. Local plants? Yes. Kami insyaAllah akan mencuba mengeksposkan petani punya tanaman jual lah, dijadikan bunga hiasan insyaAllah. Pasar kita ni bukan sahaja tempat untuk memasarkan hasil ladang tempatan, malahan Jabatan Pertanian dan Agri Makanan juga ada mengadakan klinik tanaman. Para petani, peladang dan pengusaha serta orang ramai diberi peluang untuk mendapatkan konsultasi mengenai permasalahan tanaman mereka. Ia juga memberi peluang kepada orang ramai untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai pertanian seperti tanah dan nutrien tanaman, pengurusan tapak pertanian, kawalan kualiti dan keselamatan tanaman dan banyak lagi. Tambahan lagi, Pusat Agribisnes Rimba ini adalah merupakan tempat yang sesuai dan mudah kepada orang ramai untuk mendapatkan keperluan seharian mereka, dan peladang serta pengusaha tempatan juga berpeluang untuk mendapatkan hasil yang berpelbagaian. Baiklah Auda, di antara yang saya nampak tertarik di sinilah salah satu vendorsnya ada mempamerkan satu jenis cili yang bernama Red
habanero chili. Yes. Okey, jadi mari kita ditanyakan kepada orangnya sendiri mengenainya. Okay. So apa kami buat? Kami menanam lada red habanero chili. And then dari sana kami membuat sambal habanero chili. Jadi tadi habis kita mengenai bercakap mengenai jenis lada ni lah. Yes. Kita memamerkan sambal bis kita sendiri. Kita buat sendiri nah. Yes, our team which is the owner as well. Kami buat, this is our first time production lah. Selama ni kami just jual raw saja. Tapi because today ada pop-up sale, we decided to try why not make it into sambal belacan habanero. Ya, betul. Okey, jadi boleh habis kita kongsikan sedikit motivasi ke ataupun saranan kepada para belia di luar sana. My message would be jangan indah berani mencuba local products to support our local people because our farm baru je established last year. So we started farming and then we harvest the raw habanero chili and then from there kami buat the sambal belacan. So don't ever give up lah, especially in from advertising local products. Yes. Okay. Ya Auda, saya sekarang berada di salah satu vendors yang mana saya tertarik di sini. Ia ada menjual durian montong. Jadi mari kita ni lihat secara lebih dekat lagi mengenai durian montongan ya. Jadi Auda, sekarang yang di depan saya ni ia adalah merupakan durian montong durian montong tempatan. Jadi mari kita ni rasa macam mana, bagaimana keenakan durian montongannya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Manis. Macam durian kuning, tapi yang ni lebih lemak-lemak sedikit. Nah. Alhamdulillah Auda, itulah tadi tinjauan yang dapat kami berikan kepada Auda pagi ini. Semoga ia dapat memberikan input informasi dan juga pencetus semangat kepada para belia di luar sana agar dapat berkecimpung di dalam bidang tersebut. Saya Nur Afifah Junaidi, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.